Rakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada saudara ni atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustazah Wan Fakhitah Wan Muhammad, Mudirah Pusat Kecemerlangan Pengajian Baitul Itqan Gombak untuk meneruskan sesi daurah pada malam ini insya-Allah. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Silakan Ustazah. Barakallahu fiki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis Alia Tahirah. Ya betul. Dan akhina siapa tadi? Fakhrul ya. Nik Fakhrul. Barakallahu fikuma. Terima kasih pada semua mereka yang terlibat dalam menjayakan program pada malam ini, sesi yang kedua insya-Allah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, sebelum kita mula majlis kita ini, sama-sama kita hadirkan niat lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu. Dan ilmu yang kalian antum semua belajar ini adalah daripada ilmu yang tak dapat tidak kita kena tahu tentangnya, khasnya bagi wanita dan juga golongan muslimin. Kerana ada saya bagi tahu minggu lalu tentang kenapa juga para muslimin kena tahu tentang ilmu ini, kerana nanti isterinya akan bertanya pasal tentang hukum ini, anak perempuannya, adik-beradik perempuannya dan sebagainya. Maka dia kena tahu juga. Dan banyaklah hukum hakam yang berkait dengan perkara ini. Baik, sebelum saya mulakan, suka saya nak sebut satu ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Okay, surah saya jelas ke? Jelas Azah. Jelas. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Suratul Hajj ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang setiap jiwa daripada kalian persiapkan untuk hari esok, iaitu hari kiamat. Jadi para muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ayat ini mengandungi perintah kepada kita. Dua perintah kepada kita dalam ayat ini. Apakah perintah tersebut? Iaitu yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa dia? Iaitu ittaqullah, hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik, kita selalu dengar perkataan takwa. Apa yang dimaksudkan dengannya? Takwa ni adalah dengan adaul wajibat wajtinabul muharramat, iaitu dengan kita melaksanakan segala kewajipan yang dituntut ke atas diri kita ini, dan juga meninggalkan semua perkara yang diharamkan Allah ke atas kita. Jadi kita kena, dan takwa ini hendaklah dengan ilmu. Dengan ilmu, bagaimana kita nak mengetahui tentang sesuatu perkara ini adalah perkara yang wajib untuk kita kerjakan, dan perkara-perkara ini adalah perkara yang kita kena elak, kita kena jauhi, kita tak boleh buat, dia perkara haram. Nak tahu adalah dengan kita mempelajari ilmu. Ilmu apa? Adakah semua ilmu agama itu adalah wajib ke atas kita mempelajarinya? Ilmu apa? Kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ini saya ada share juga minggu lalu, tapi saya ulang lagi pada malam ini. Nabi bersabda mafhumnya, menuntut ilmu itu, ilmu apa? Ilmu yang wajib, aini, adalah faridah, kefarduan ke atas setiap muslim. Muslim di sini yang dimaksudkan dengannya adalah baik lelaki maupun perempuan. Wajib untuk mempelajarinya. Dan ilmu yang paling aula ataupun yang diutamakan untuk kita menuntut adalah ma'rifatullah, untuk kita mengenal Allah. Mengenal Allah ini bagaimana? Adalah dengan cara kita mengetahui sifat-sifatnya,
yang wajib pada Allah, sifat yang wajib baginya, sifat yang mustahil. Sebagai contoh wajib untuk kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala wujud, tidak ada syak bagi kewujudannya. Jadi perkara ini berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, ataupun kita kata berkait dengan akidah. Maka jika sekiranya kalau seseorang itu akidahnya tidak benar, mereka ini contohnya seseorang itu dia tidak mengenal Allah yang dia sembah, dia beriman bahawasanya Allah Ta'ala ni satu jisim yang besar duduk di atas arash. Bagaimana akidah orang ini? Akidah orang ini adalah bukannya berakidah Islamiyah, bukannya dengan akidah yang dibawa oleh para nabi, para sahabat, golongan salaf terdahulu sehinggalah khalaf sehingga kita pada hari ini. Tidak membawa akidah ini. Semua akidah para nabi, para rasul, umat Islam sampailah pada hari ini apa dia? Beriman bahawasanya Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluknya. Allah tidak boleh untuk kita sifatkan Allah dengan sifat seperti berjisim tadi. Memiliki ukuran ataupun saiz yang besar duduk di atas arash. Bersila ke? Ada dakwaan sebahagian golongan mengatakan Allah Ta'ala duduk ataupun bersila bersemayam. Maka akidah ini bukan daripada akidah Islam. Jadi perkara ini berkait dengan urusan apa? Akidah. Jika sekiranya akidah seseorang itu tidak benar, bagaimana segala amalan ibadah yang dilakukannya? Segala amalan ibadah yang dilakukannya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sayang sekali. Bayangkan kalau seseorang itu dia hidup selama 60 tahun, dia melaksanakan segala solat, puasa, menunaikan haji, umrah, melakukan kebaikan kepada orang tuanya, bersedekah dan lain-lain daripada amalan soleh, tetapi akidah mereka tidak benar terhadap Allah, tidak diterima segala amalannya. Kerana syarat para muslim-muslimat semua untuk diterima amalan seseorang itu adalah apa dia? Hendaklah dengan iman yang benar terhadap Allah Ta'ala. Sebagaimana telah disebutkan oleh siapa dia? Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Kita sentiasa dengar nama ini kan. Apa yang beliau sebut? La tasihul ibadah. Tidak sah ibadah seseorang hamba itu melainkan illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Melainkan setelah dia mengenal siapa yang dia sembah, iaitu Allah Ta'ala. Jadi orang yang meyakini ataupun beriman Allah Ta'ala memiliki saiz, ukuran, bertempat di satu tempat, di langit ataupun berada di mana-mana dengan zatnya, maka orang ini tak kenal Allah, maka sia-sia sahaja daripada amalannya. Okay, itu secara ringkas. Kemudian itu takwa, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jadi asal ketakwaan itu iaitu kita mengenal Allah Ta'ala dan kita mempelajari ilmu yang wajib aini ini, fardu ain yang merangkumi akidah, fiqh dan tasawuf. Kita belajar pada malam ini bahagian hukum hakam berkait dengan darah wanita. Ia adalah sebahagian daripada ilmu yang wajib untuk kita tahu tentangnya kerana ia berkait dengan perkara-perkara hukum hakam agama yang lain berkait dengan apa? Taharah, bersuci dan lain-lain daripada amalan. Baik, kemudian seterusnya ayat tersebut juga Allah Ta'ala berfirman tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang kalian sediakan ataupun persiapkan diri kalian untuk hari esok. Hari esok dimasukkan sini adalah hari kiamat nanti. Setiap daripada kita hendaklah melakukan muhasabah diri. Ayat yang kedua ini, ayat yang seterusnya ini mengandungi perintah untuk kita buat muhasabah. Setiap pada diri kita, lakukan muhasabah diri kita masing-masing. Apa yang aku telah persiapkan untuk hari kiamat nanti, hari akhirat nanti? Adakah saya telah mempelajari sejumlah ilmu yang wajib ke atas saya? Kerana di sana ada amount of knowledge yang tak dapat tidak kita kena tahu tentangnya. Itu ilmu inilah, ilmu fardu ain ini. Maka kalau kita tak mempelajari ilmu yang dituntut ini, kita akan dipersoalkan di hari akhirat. Dan kalau dia mati dalam keadaan tidak mempelajari ilmu ini, dia mati dalam keadaan yang fasik, yang berdosa besar. Baik, insya-Allah tanpa melengahkan masa kita masuk terus kepada topik kita. Perbahasan penting pada malam ini juga berkait dengan istihadah. Baik, istihadah ni adalah darah yang keluar. Sebelum tu saya nak refresh balik.
sebab kita masuk kena istihadah, kalian semua kena tahu 5 warna darah yang telah kita sebutkan sebelum ini mengikut turutan dia, mengikut level dia. Yang pertama itu yang paling kuat. Ada berapa semua muslimat dan muslimin yang ikuti kita pada minggu lalu masih ingat lagi? Ada 5, iaitu yang pertama al-aswad, hitam. Hitam di sini bukan maksud hitam yang pure tu, bukan hitam yang khalis, yang pure, yang contoh warna hitam ke kat sini. Contoh warna hitam ni. Ini bukan warna haid ni. Ini hitam yang asli ni. Bukan. Ia kerana bernamakan al-aswad. Tingkatan darah ini kerana ia sangat merah sehingga nak menyerupai kepada warna hitam. Baik, yang kedua warna apa? Al-ahmar, iaitu warna merah. Yang ketiga al-ashqar, warna merah cair ataupun warna ros. Dan yang keempat adalah warna apa? Al-asfar, warna kuning. Dan yang kelima adalah launut turab. Okey. Barakallahu fiik. Wan qurratu. Yang kelima tadi warna launut turab, warna tanah. Jadi kena ingat ini kerana nanti kita akan tengok pada hukum untuk menentukan sama ada ia darah haid ataupun istihadah. Baik, istihadah adalah darah yang keluar dalam masa suci. Bukan masa haid dan bukan pada masa nifas. Ia keluar dari saluran darah dari dalam rahim, iaitu yang dinamakan sebagai al-azil. Berlaku kebocoran di situ maka dia keluar. Dia darah penyakit ataupun istihadah. Baik, jika darah melebihi 15 hari dalam waktu haid, kita maklum darah haid maksimum berapa? 15 hari. Kena ingat tu, pegang tu. Tak ada darah haid yang melebihi 15 hari. Kalau ada, itu bukan darah haid. Dilihat darah selepas tempoh itu, ia adalah darah istihadah. Ia darah yang keluar melebihi 15 hari dalam waktu haid ataupun 60 hari dalam nifas. Nifas maksimum dia berapa? 60 hari. Maka melebihi tempoh maksimum haid dan nifas ini, ia dinamakan sebagai darah istihadah. Nama darah itu istihadah. Dan wanita yang mengalami darah ini kita panggil mustahadah. Wanita yang mengalami darah istihadah, itu istilah dia. Istihadah darah tersebut, mustahadah orang yang mengalami pendarahan tempoh ini. Okay, jelas ya? Okay, baik. Seterusnya, hukum khas bagi mustahadah. Maka di sini kita nak tengok ada hukum yang khas berkait dengan mereka ini. Hadasnya adalah yang berterusan. Kita panggil dia sebagai seorang yang daim hadas, sentiasa berhadas. Jadi dia boleh melakukan solat, puasa, bersetubuh dalam keadaan masih lagi dalam haid, masih lagi dalam darah, maafkan saya. Dia boleh melakukan perkara-perkara ini. Dan wajib ke atasnya sebelum setiap kali solat untuk istinja, membersihkan farajnya. Kemudian memasukkan kapas atau seumpamanya, dan jika dia tidak berpuasa lah dan perkara tersebut tidak memudaratkannya. Kalau puasa tak boleh buatlah ya, sebab akan membatalkan puasanya. Dan ikat jika perlu. Sebab apa disebut macam ni ya? Sebab dulunya tak ada pad, ni ulama tak ada pad yang tuala wanita itu, dan tak ada seluar seperti kita pada hari ini. Maka mereka buat caranya ambil seumpama seperti kapas, kemudian mereka ikat supaya apa? Supaya nak kekang darah daripada keluar jatuh. Baik, kemudian segera solat selepas melakukan perkara di atas. Jadi selepas dia selepas dia istinja, masukkan kapas, kekang darah daripada keluar, ikat semua ni, maka segera dia melakukan solat. Baik, segera melakukan solat di sini dengan makna dia sebaik sahaja dia buat perkara ini, dia kena segera solatlah. Melainkan ada perkara-perkara yang jika sekiranya dia nak dia nak menentukan arah kiblat misalnya kan, maka mengambil masa di situ, itu dibolehkan. Ataupun dia nak
tunggu imam untuk solat berjamaah sekali. Maka tak bolehlah kalau wanita tadi selepas dia buat perkara-perkara ini, dia tengok TV dulu. Tak boleh. Golongan mustahadah tak boleh. Ini hukum khas bagi mereka. Kalau orang yang biasa, wanita yang bukan mustahadah, mereka boleh. Adapun bagi yang mereka yang mustahadah tak boleh. Dan sekali wuduk hanya sah untuk satu solat fardu sahaja dan sebanyak mana perkara sunat yang dia mahu lakukan. Maknanya setiap kali solat fardu itu dia kena buat daripada perkara-perkara ini yang sah. Wuduk dia sah untuk satu solat fardu sahaja. Okey. Baik, okey, niat saya tak sebut minggu lalu sebab nak cepat. Kita boleh masuk minggu ni. Niat bagi orang yang mustahadah ini, dia boleh niat berwuduk itu bagaimana sahaja aku berwuduk. Ataupun dia kata sahaja aku bersuci untuk mengharuskan solat. Boleh dengan niat ini. Tak sah kalau dia niat sahaja aku mengangkat hadas kecil, tak boleh. Tak sah bagi wanita mustahadah. Kerana apa? Kerana wanita ini dia sentiasa berhadas. Kalau dia buat niat gitu tak bolehlah sebab tak terangkat hadas dia. Faham tak? Jadi dia tak boleh buat niat macam mana sahaja aku mengangkat hadas kecil. Tak sah kalau dia buat niat begitu. Kerana perempuan mustahadah ini mereka sentiasa dalam keadaan berhadas. Baik. Okey, apa lagi yang penting untuk saya kongsikan di sini? Dah, yang tadi tak boleh melengahkan solat tadi dah ya. Maksudnya terus segera melaksanakan solat melainkan ada perkara maslahah lah, perkara kepentingan berkaitan dengan solat tadi. Seperti nak tunggu imam solat sekali, nak menentukan arah kiblat dan seumpamanya. Nak betulkan telekung dia, nak pastikan menutup aurat dengan sempurna. Untuk itu tak apa. Tapi kalau nak tengok drama, cerita nak pergi masak ke lepas ambil wuduk beristinja tadi yang mereka lakukan ini, nak buat perkara itu maka tak boleh. Okey. Seterusnya. Okey. Jika dalam keadaan istihadah maka dia Jika dalam keadaan istihadah maka dia perlu tahu dia berada dalam jenis mana. Okey. Sekarang kita nak tengok kita nak sebab mustahadah ni ada jenis-jenisnya. Jadi apabila seseorang itu, sebaik sahaja contohnya ada seorang wanita itu ataupun kita sendiri mengalami darah haid melebihi melihat darah lebih daripada 15 hari, maka sudah tentu dia tahu saya sekarang ni bukan dalam haid lah sebab dah melebihi maksimum haid. Jadi saya ni adalah orang yang mustahadah. Jadi bagaimana saya nak menentukan saya ni mana satu saya punya darah haid, mana satu darah istihadah. Maka tak boleh, ini penting tak boleh semata-mata kalau wanita dia mengalami lebih daripada 15 hari terus dia hukumkan yang hari ke-16, 17, 18 dan sebagainya itu adalah darah istihadah. Tak boleh semata-mata dengan ukuran begitu. Dia kena tengok dulu dia jenis mustahadah yang macam mana. Okay, kita tengok slide yang berikutnya. Ni pembahagian mustahadah. Ada 3, mubtada'ah, mu'tadah dan juga mutahayyirah. Ni mubtada'ah adalah pertama kali. Maknanya contoh, hari ini Aminah pukul 2 petang tadi, pertama kali dia lihat darah. Contohnya dia berumur 13 tahun. Aminah yang berumur 13 tahun ini pada pukul 2 petang dia telah melihat darah. Dan itulah kali pertama dia melihat darah. Kemudian darah ini dia berterusan lihat daripada hari pertama sampailah hari ke-20, maka kita kata budak ini ataupun Aminah ini dia telah mengalami darah istihadah. Jadi kita tahu dia adalah istihadah yang macam mana? Mubtada'ah, yang pertama kali. Pertama kali datang haid terus banyak. Ataupun bukan terus banyak. Pertama kali datang haid dan melepasi darah selepas itu 15 hari. Okay. Kemudian yang kedua adalah mu'tadah, yang beradat.
Bukan kali pertama dalam haid. Makna dia pernah sebelum ini didatangi haid walaupun satu kali haid datang padanya dan satu kali suci. Okey. Contoh keluar darah selama 20 hari sama juga. Contohnya siapa dia? Aida misalnya. Aida pada bulan ni bulan 2. Pada bulan 2 ni pada satu hari bulan hari tu sampai ke hari ini dia melihat darah. Bulan-bulan sebelum melihat darah berterusan sampai ke hari ini daripada satu hari bulan Aida tengok darah sampai pada hari ini. Bulan-bulan sebelum sepanjang dia datang haid ni tak pernah berlaku perkara ni. Maka kita kata dia ni adalah seorang yang muqtadah. Jelas, seorang yang muqtadah istilah dia. Kemudian seterusnya adalah mutahayyirah, iaitu dia tidak tahu masa dan adatnya. Yang mana mutahayyirah ni dia adalah seorang yang pernah datang haid tetapi dia tak ingat. Sebagai contoh kita ambil siapa dia? Fatimah. Fatimah ni dia datang haid, last datang haid, dia lihat darah dia datang haid ni pada 2 tahun lalu. Kemudian 2 tahun berlalu sampai pada hari ini dia tak tengok, dia tak nampak lagi darah. Maknanya 2 tahun dia tak didatangi darah haid. Maknanya 2 tahun dah dia suci. Kemudian andaikan pada hari ini dia melihat darah semula. Maka dia ini kita kata dia seorang yang pernah melihat darah. Kemudian bila dia lihat darah selepas 2 tahun pada hari ini, andaikan pada hari ini sampailah 20 hari selepas itu berterusan dia melihat darah, maka di sini kita kata dia ni seorang yang mana dia ni adalah seorang yang pernah didatangi haid, kemudian dan dia telah mengalami istihadah. Dan dia nak tanya hukum. Mana satu darah haid saya, mana satu darah istihadah saya. Jadi orang yang mutahayyirah ni kita tanya dia, contoh kita tanya dia bila last dia tengok darah, berapa hari bulan dia datang melihat darah dan tempohnya berapa hari. Dia tak ingat, langsung dia tak ingat. Warna darah pun dia tak ingat apa-apa. Masa pun dia tak ingat, tempoh dia didatangi pun dia tak ingat. Maka orang ni kita kata dia tercengang-cengang ataupun mutahayyirah, kebingungan. Dia tak ingat apa-apa. Dia 2 tahun lepas kan, maka hukum dia ni dia akan jadi orang yang mustahadah yang jenis mutahayyirah. Satu persatu nanti kita akan terangkan detail dia. Okey. Seterusnya. Slide yang berikutnya. Okey. Pembahagian mustahadah. Pembahagian mustahadah iaitu kita nak tengok sebelum slide ni yang tadi. Okey. Kita masuk ni dulu. Okey, pembahagian bagi mustahadah ada bahagian-bahagian dia pula. Pembahagian dia, mubtada'ah tadi boleh dibahagikan kepada 2 jenis, sama ada dia mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Okey. Dan mu'tadah juga terbahagi kepada 2 jenis, sama ada mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Dan yang ketiga adalah mutahayyirah. Okey, kita tengok berikutnya. Ni dia buat dalam bentuk gini. Istihadah awal tadi kita kata ada berapa jenis, iaitu mubtada'ah, mu'tadah dan mutahayyirah. Mubtada'ah pula dibahagikan kepada 2, sama ada mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah, dan mu'tadah juga sama dibahagikan kepada 2, sama ada mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Okey, seterusnya. Okey. Mubtada'ah, kita tengok yang pertama, bahagian yang pertama mubtada'ah ini yang dibahagikan pada 2 juga, iaitu mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Okey, apa yang dimaksudkan mumayyizah? Dia ni boleh membezakan, iaitu membezakan apa? Perkara-perkara yang kita nak sebutkan ini, iaitu yang pertama melihat darah dengan 2 sifat. Melihat darah dengan 2 sifat. Okey. Kuat, sama ada kuat dan juga lemah. Baik. Yang ni saya tak ada sebut minggu lalu.
maka ambil perhatian yang belum lagi dengar perkara ini. Kuat dan lemah dalam mazhab Syafi'i dia ada beberapa perkara yang mereka dalam mazhab Syafi'i menilai. Kuat dan lemah dalam mazhab Syafi'i sama ada mengikut kekuatan warna darah. Kekuatan warna darah yang peringkat darah yang saya sebut awal tadi ada 5 tadi. Okey, itu kekuatan warna darah. Lagi apa lagi? Iaitu sama ada darah tersebut pekat atau likat dan juga cair. Jadi pekat dan likat itu maka kita kata dia jenis darah yang kuat. Dan kalau yang cair itu adalah darah yang lemah. Minggu lepas saya tak sebutnya. Kemudian dari sudut bau juga. Yang pertama tadi kekuatan warna. Yang kedua kepekatan. Kalau pekat itu kuat, kalau cair itu lemah. Dan yang ketiga berdasarkan kepada bau. Kalau bau kuat ataupun busuk itu maka dia adalah darah yang kuat. Adapun yang tak berbau misalnya ataupun kurang baunya maka itu adalah darah yang lemah. Baik, maka pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi adalah dari sudut warna. Dari sudut warna yang kita sebut tu sebelum ni. Okey. Baik. Jika ada syarat-syarat, okey. Yang kedua, yang mana darah yang kuat tersebut tidak kurang dari 24 jam. Maknanya darah yang kuat tersebut mestilah lebih daripada 24 jam. 24 jam atau lebih. Dan tidak melebihi 15 hari. Darah yang kuat iaitu golongan mumayyizah ni, mubtada'ah mumayyizah ini dia mestilah melihat darah yang kuat tersebut 24 jam ataupun 24 jam dan juga darah yang kuat tersebut dilihat tidak lebih daripada 15 hari. Jelas kat sini. Okey, saya buka terus soalan. Kalau ada tak faham boleh tanya pasal ini sebab ada setengah orang dia tak faham tentang ini. Kalau faham saya teruskan. Faham ya? Ada yang nak bertanya ke? Jelas, okey. Kalau ada apa-apa boleh kalau ada soalan silakan tulis soalan di ruang chat dia ataupun grup WhatsApp. Okey, terima kasih. Silakan Zaza. Okey. Baik, darah yang lemah yang dilihat itu tidak kurang daripada 15 hari secara bersambungan. Ini syarat-syarat dia. Maka jika dia melihat darah dengan sifat-sifat ini maka dia adalah golongan yang mumayyizah. Jika ada syarat ini, inilah kita nak tengok ni. Kalau ada syarat ini maka boleh hukumkan yang dilihat darah yang kuat itu adalah darah haid dan yang lemah itu adalah darah istihadah. Okay. Okey, untuk poin yang ketiga ini, darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari bersambungan. Maknanya darah yang lemah tersebut mesti tak kurang 15 hari secara bersambungan. Maknanya mestilah 15 hari ke atas secara bersambungan. Yang setelahnya itu mesti cukup 15 hari. Okey. Darah yang lemah dikira terputus jika sekiranya datang darah yang kuat setelah itu. Jika sekiranya datang darah yang kuat setelah itu, maka dia tak jadi darah ini. Yang syarat yang ketiga. Syarat dia darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari secara bersambungan. Dengan erti kata lain, darah yang lemah tadi mestilah 15 hari secara bersambungan. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh ni. Mubtada'ah mumayyizah iaitu wanita ini dia mengalami darah daripada hari pertama, dia melihat darah daripada hari pertama sehinggalah hari ke-7, hari ke-8 sampailah hari ke-15 dan seterusnya dia melihat darah. Baik, ini nak sama-sama kita fokus. Baik.
pada hari ke-15, apa yang patut dilakukan oleh wanita ini, perempuan ini? Pada hari ke-15, cukup 15 hari sehari semalam, cukup komplit 15 hari, dia kena buat apa? Wajib untuk ghusl ataupun mandi wajib. Wajib untuk dia mandi wajib. Sebab tu kita kata kat sini first step dia kena buat mandi wajib dan solat. Solat seperti biasalah. Baik. Kemudian hari yang ke-16 dia lihat darah. Okey. Di sini dia tak boleh hukum lagi mana satu yang hari ke-16 itu darah istihadah. Sebab dia tak tahu lagi berapa hari lagi dia akan datang. Kalau kita tengok contoh kat sini, sampailah hari ke berapa? Hari ke-20. Maka hari ke-20 stop. Dia tak nampak dah darah. Jadi dia tengok, kita tanya dia. Daripada hari pertama, sebab kita nak tahu ni, awak ni kategori mumayyizah ke tak? Jadi kita tanya dia sebab kita nak hukum mana satu haid dia, mana satu istihadah dia. Kita tanya dia, daripada hari pertama sampai hari ke-20 ni, ada tak lihat darah lemah dan darah kuat? Maka dia kata, okey, saya lihat darah pekat, darah kuat daripada hari pertama sampai hari ke-7. Okey. Dan darah lemah, dia kata dan setelah itu adalah darah lemah iaitu merah cair. Maka kita lihat dulu darah kuat yang dia sebut tadi daripada hari pertama sampai hari ke-7 itu, adakah dia cukup syarat-syarat tadi yang kita sebut? Okay, kita kembali balik kepada syarat tadi. Sama-sama kita tengok. Slide. Okey, melihat darah dengan dua sifat, kuat dan lemah. Okey, darah yang kuat tadi yang dilihat kan warna apa tadi? Warna merah ya. Yang kuat tadi tidak kurang daripada 24 jam. Tak lebih. Bahkan berapa hari? 7 hari. Dan dia tak melebihi 15 hari. Okey, maka ada syarat ni. Melihat darah dengan dua sifat ada. Kemudian darah yang kuat tidak kurang daripada 24 jam. Maknanya tadi dia 7 hari lah, lebih daripada itu. Dan tak melebihi 15 hari. Okey. Kemudian darah yang lemah tak kurang daripada 15 hari secara bersambungan. Kita tengok contoh tadi. Okey, syarat yang ketiga tadi tidak diperlukan pun sebenarnya. Sebab apa? Sebab tak ada darah yang kuat datang setelah itu. Maka boleh diiktibarkan daripada hari ke-8 sampai hari ke-20 ini, maka kita ketahui dia adalah darah istihadah dan darah yang kuat itu adalah darah haid daripada hari pertama sehingga hari ke berapa? Hari ke-7. Okey. Second step dia, maka dia clear pada dia, dia tahu pada dia, oh maka saya haid lah, saya telah tahulah. Setelah tu saya dapat tahu daripada hari pertama sampai hari ke-7 itu adalah haid saya. Okey, jadi hari tersebut saya ada puasa, contoh hari tersebut dia ada puasa, maka kan daripada hari ke-8 sampai ke-15 ni dia buat puasa. Betul, kalau berlaku bulan Ramadan dia buat puasa. Maka dia kena qada sebab puasa dia tadi sebab apa? Sebab tempoh tersebut adalah tempoh yang dia bukan haid. Faham? Qada solat daripada 8 hari bulan sampai ke-15 daripada solat yang dia tinggalkan. Faham? Sebab dia sangka itu dia masih lagi dalam keadaan haid. Sedangkan diketahui setelah itu rupanya haid dia hanyalah 7 hari sahaja. Untuk setakat ini faham tak? Saya tak boleh berpindah ke lain, takut tak faham. Faham Najia faham? Saya tak faham. Kenapa di situ? Sekejap saya baca sekejap
Tak faham kenapa dekat situ 8 hari bulan 8 hari bulan sehingga 15 istihadah bukan kemerah cahaya itu salah satu warna haid. Okey, sebab itu diletakkan syarat tadi. Hukum dia tadi darah yang pekat sebab dia sekarang ni adalah golongan yang mumayyizah. Yang dia dapat membezakan antara warna merah, warna yang kuat daripada warna lemah, dan warna kuat tersebut cukup syarat-syarat dia, warna yang lemah juga cukup syarat-syaratnya. Maka begini ulama hukumkan darah yang pekat yang kuat itu adalah haid, yang cair itu maka ia adalah darah istihadah. Jadi 8 sampai 15 hari bulan qada solat daripada 8 hingga 15 hari bulan kerana dia telah tahu bahawa itu adalah darah istihadah dia. Yang hari lain macam mana? Hari lain dia solat seperti biasalah. Dia puasa seperti biasa sebab kita tahu kan orang yang istihadah dia kena laksanakan daripada hukum-hukum seperti solat, puasa dan sebagainya. Okay, jelas tak? Qurratu. Kena faham dulu tentang tadi bahawasanya hukum diletakkan golongan yang memayizah ini, yang kuat itu haid, yang lemah itu adalah istihadah. Okay. Kalau tak faham boleh ulang-ulang lagi kita boleh ulang tengok lagi. Okey. InsyaAllah. Seterusnya. Okey. Kemudian okey. Kalau contoh daripada hari kita tengok tak apa, kita tengok soalan dia kata, okey kita kembali balik kepada tadi slide yang tadi. Okey dia kata kalaulah contoh hari 1 sampai hari ke-5 warna merah pekat. Okey lepas tu hari ke-6 dan 7 warna merah cair. Itu dikira sebagai darah apa? Okey soalan ni sebenarnya tak komplit lagi sebab kena bagi contoh yang soalan yang lebih daripada itu lagi. Maknanya saya nak tahu dia melihat darah-darah ini sampai ke hari berapa. Sebab itu kita bagi contoh di sini daripada hari pertama sampai hari kedua 20. Andaikan tadi yang siapa yang Qurratu bagi contoh tadi hari 1 sampai hari ke-5 warna merah pekat. Hari lepas tu hari ke-6 sampai hari ke-7 merah cair. Jadi semua ni kalau mengikut soalan ini semuanya adalah darah haid lagi. Isu kita sekarang ni sebab kita memberi contoh daripada hari pertama sampai ke hari 20. Sebab dia keluar berterusan. Faham tak Qurratu? Yang lain macam mana? Faham tak? Tak faham beritahu. Okey. Saya nak tulis ni, nampak tak? Nampak ke? Saya sedang tulis ni, nampak ke? Saya tulis di mana ya? Tak, saya sedang tulis dekat apa tu? Whiteboard. Menggunakan. Okey. Sekejap ni. Sekarang nampak ke? Belum? Nampak? Ada yang nampak ni? Okey. Baik-baik. InsyaAllah. Okey. Baik. Okey. Isu kita sekarang ni sebab seseorang wanita itu dia melihat darah melebihi daripada 15 hari. Okey, contoh ini hari pertama, ini hari ke-15. Kan? Sampai ke sini hari ke-20. 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Jadi siapa tadi Qurratu dia bagi contoh hari pertama sampai hari ke berapa tadi 5 Hari ke-5 tadi dia kata contoh. Dia lihat warna merah. Kemudian
6 ke 7. Dia telah melihat darah merah cair kan? Merah cair. Okey, soalan dia sampai kat situ. Kalau begini, dia masih lagi dalam tempoh haid. Dia masih lagi dalam tempoh haid. Maka kesemua ini adalah warna darah haid. Sebab merah dan merah cair adalah daripada warna darah haid. Okey. Faham tak? Faham ke? Kurang tu? Faham? Okey. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita terus. Okey, seterusnya slide berikutnya. Lagi? Lagi? Okey, baik. Okey, orang yang tadi, wanita yang tadi dia adalah orang yang pertama kali melihat darah. Pertama kali melihat darah dan melebihi daripada 15 hari maksimum haid. Dan kita tanya dia dapat bagi tahu warna merah, warna pekat, warna kuat dia, warna lemah dia. Maknanya dia boleh membezakan dengan syarat-syarat yang kita beritahu tadi. Maka kita kata kepada dia haid dia daripada berapa tadi hari bulan? 1 sampai tu 7 kan? Maka 8 sampai 15 itu dan sampai seterusnya itu adalah darah istihadah. Jadi maka daripada 8 hari bulan sampai 15 hari bulan tadi, solat yang ditinggal dia kena qada. Puasa yang ditinggal dia kenapa? Qada juga. Okey. Baik. Sekarang mubtada'ah bukan mumayyizah yang dia tidak boleh membezakan ataupun hilang syarat-syarat tamyiz dia, hilang syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Okey. Baik, kita lihat pada sini. Pada hari pertama, wanita ini pada hari pertama sampailah hari ke-20 dan setelah tu darah stop. Jadi wanita ini setelah ketika mana pada hari ke-16 dia lakukan mandi wajib. Sebab apa? Sebab dia tahu sekarang saya dah melepasi maksimum haid. Jadi saya kena mandi wajib dan saya kena solat wajib untuk saya solat. Kerana ini bukan lagi darah haid dah melebihi 15 hari. Maka hari ke-16 untuk first step tu dia kena buat apa? Mandi wajib dan solat. Dan dia kena lakukan hukum khas yang berkait dengan istihadah tadi yang kita nyatakan tadi. Kemudian dan dia pun hari ke-16 lihat darah, 17, 18, 19, 20 lihat darah dan hari ke-20 tu berhenti. Okey, maka dia tanya, contoh dia tanya, jadi daripada hari pertama sampai hari ke-20 ni mana satu saya punya haid, mana satu saya punya istihadah saya. Jadi kita tanya dia, daripada 1 hari bulan sampai ke 20 tu, adakah kamu telah melihat warna yang kuat, darah warna yang kuat dan yang lemah? Dia kata tak, saya tak nampak, saya lihat satu warna sahaja, iaitu warna merah je. Maka terus kita tengok, syarat tamyiz, syarat yang dapat membezakan tadi dia tak ada pun. Dia tidak dapat membezakan warna-warna darah tersebut. Maka terus kita kata dia adalah mubtada'ah bukan mumayyizah. Okey. Maka second step dia adalah qada solat. Okey. Untuk orang yang bukan mumayyizah mubtada'ah ini, hukum dia ulama kata hari pertama itu adalah haid. Yang selebihnya adalah istihadah. Hari pertama adalah haid dan yang selebihnya itu adalah istihadah. Okey. Jadi diketahui begitu maka dia pun buatlah kiraan. Jadinya daripada 2 hari bulan sampailah 15 hari bulan ni dia kena apa? Dia kena qada solat lah. Kalau ada puasa yang dia tinggal, dia kena qada juga. Jelas tak? Kerana apa? Kerana hari pertama sahaja yang dikira sebagai haid dan yang selebihnya adalah istihadah.
Okey. Baik, rasa jelas kot lah yang ni. Okey, seterusnya. Slide yang berikutnya. Okey, muqtadaah dah. Sekarang muqtadah. Muqtadah kita ingat tadi, yang pernah melihat darah haid yang pernah didatangi darah haid sebelumnya. Kemudian dia mengalami pendarahan melebihi 15 hari. Okey, jadi muqtadah ni yang dah telah melihat darah ni ada dua kategori, ada dua jenis juga. Yang mana yang pertama dia adalah mumayyizah, iaitu dia boleh membezakan. Maknanya syarat-syarat tamyiz yang kita nyatakan tadi dia dapat penuhi. Ada syarat-syarat pada dia dan yang dia lihat. Okey, maka untuk yang mumayyizah ini yang kuat adalah darah haid dan yang lemah adalah istihadah. Maknanya mumayyizah untuk muqtadah mumayyizah tadi dia sama dengan apa tadi? Dengan muqtadaah mumayyizah, iaitu yang kuat haid dan yang lemah adalah istihadah. Okey, jelas. Okay, yang kedua, jenis yang kedua adalah tidak mumayyizah, iaitu tidak boleh membezakan. Syarat-syarat tamyiz tadi tak ada. Kurang salah satu daripada syarat-syarat di atas. Maknanya satu hilang, tak ada syarat tersebut, maka kita terus kira dia sebagai bukan mumayyizah. Okey, untuk yang muqtadah bukan mumayyizah ini, haid dia ditentukan pada masa dan adatnya yang sebelum. Tengok kedatangan haid bila dan tempohnya yang sebelum itu dia datang. Atau dengan arti kata lain, kali terakhir darah haid yang dia lihat itu berapa hari masa dia dan berapa adat kebiasaan dia berapa. Okey. Seterusnya kita nak tengok contoh. Okey, contoh yang muqtadah mumayyizah. Iaitu apa mumayyizah ni? Iaitu syarat-syarat tamyiz itu dipenuhi. Okey, daripada hari pertama sampai hari ke-15. Dan hari ke-16 dia melihat darah. Maka macam ni, apa yang sepatutnya yang dia buat? Dia dah telah belajar. Maka hari pertama dia lihat darah, sehinggalah hari ke-15 dah cukup, dah komplit dah 15 hari, dia lihat darah, maka dia kena mandi wajib kerana setelah itu tidak boleh dah dihukum sebagai darah haid. Sebab apa? Dia dah mengalami istihadah. Maka berterusan dia melihat darah sampailah hari ke-20. Sampailah hari ke-20. Baik. Jadi first step yang dia buat tadi, dia kena mandi wajib dan solat. Bila tu? Pada hari yang selepas daripada hari ke-15. Jadi dia kena mandi wajib, solat dan lakukan hukum khas bagi orang yang istihadah, bagi orang yang mustahadah. Baik. Kemudian pada hari dia melihat darah sampai hari ke-20 dan darah stop. Darah berhenti. Okey, jadi dia tanya, dia telah belajar, contohnya telah belajar ataupun dia tak belajar sekalipun dia tanya orang. Dan dia ketahui dia daripada hari pertama sampai hari ke-20 dia tengok pada catatan yang dia buat sebelum ni. Merah darah kuat yang saya tengok itu adalah warna merah hitam. Bila tu? Dia tengok yang catatan dia tu daripada hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian setelah itu daripada 8 hari bulan sampai ke-20 merah cair. Maknanya saya telah melihat darah yang lemah. Jadi di sini kita ada syarat tamyiz yang pertama, iaitu dapat membezakan antara warna darah yang kuat dan juga lemah. Lepas tu kita tengok pula darah yang kuat tu cukup syarat tak? Ingat lagi tak darah yang kuat tadi? Iaitu mestilah jangan kurang daripada 24 jam dan jangan melebihi 15 hari. Kita tengok 7 hari dia tengok darah, bolehlah hukum. Lepas tu pula tak lebih pun 15 hari. Maka darah yang kuat itu adalah darah haid dan darah yang lemah itu adalah istihadah. Syarat untuk darah yang lemah itu tadi apa dia? Mestilah melebihi 15 hari secara bersambungan. Kalau jika sekiranya
tidak diikuti oleh darah yang kuat setelahnya. Maka di sini 8 hari bulan sampai ke 20 berapa hari tu? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berapa hari? 12. Maka boleh hukum terus yang darah setelah itu adalah darah istihadah. Okey. Baik. Jadi second step sama juga seperti tadi. Maka dia qada solat daripada bila? Daripada 8 hari bulan lagi. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah darah haid dia sebenarnya 7 hari saja. Maka daripada hari berapa sehingga hari ke-15 itu bukan darah haid dia. Maka ada dia solat, ada waktu yang dia tinggal solat tempoh ini kerana dia melaksanakan solat, maka dia dia tinggalkan solat, maka dia kena qada. Dan jika dia tinggalkan puasa, maka dia kena ganti puasa tersebut. Jelas Sama juga yang tadi. Okey. Ini untuk mu'tadah mumayyizah. Seterusnya. Mu'tadah bukan mumayyizah. Mu'tadah yang bukan mumayyizah ini contoh. Daripada hari pertama sampailah hari ke-15 dia melihat darah. Kemudian first step dia perlu buat apa? Dia perlu mandi wajib lah. Sama seperti tadi, solat dan dia kena lakukan hukum khas yang berkait daripada mandi wajib, solat dan sebagainya. Baik. Kemudian dia berterusan lagi melihat darah sampai hari ke-20. Maka pada hari ke-20 itu dilihat darah sudah berhenti. Jadi dia pun nak tahu dia ni mana daripada tempoh daripada 1 hari ni sampai ke 20 hari ni, mana satu darah haid dan mana satu darah istihadah dia. Jadi pada ingatan dia, pada kiraan dia, daripada hari pertama sampai hari ke-20 saya melihat satu jenis darah aja. Satu je, iaitu warna merah. Tak ada perbezaan di antara warna kuat dan lemah, iaitu satu jenis sahaja dilihat, warna merah. Maknanya tak ada dilihat warna merah ke, warna hitam ke, ataupun merah ke, kuning ke, tak ada. Satu warna sahaja. Maka kita kata dia adalah bukan mumayyizah. Syarat tamyiz yang pertama tidak dipenuhi. Okey. Maka untuk tahu hukum ke atas dia ni, mana satu haid, mana satu istihadah dia, kita kena kembali kepada adat dia. Kita tanya dia adat dia maknanya sebelum ini biasa dia berapa hari. Contoh berlaku perkara ni 20 hari dia lihat darah pada bulan 2 ni. Maka kita tanya dia pada bulan 1 lalu last ataupun last dia tengok darah tu berapa hari. Dia kata 7 hari. 1 hari bulan, daripada 7 hari bulan itu saya telah melihat darah haid. Maka kita hukumkan dia, ulama kata daripada 1 hari bulan sampai kepada 7 hari bulan itu adalah haid dia, kerana mengikut adat yang sebelumnya. Faham? Jadi ketahuilah bahawasanya 1 hari bulan sampai ke 7 hari bulan itu adalah darah haid, dan yang lebih daripada itu adalah darah istihadah daripada 8 sampai ke 20. Maka tempoh yang dia tinggal daripada solat dan juga puasa daripada bila 8 hari bulan sampai ke 15 hari bulan, dia kena qada lah, qada solat yang dia telah tinggal dan puasa yang dia telah tinggal, kerana itu adalah darah apa? Darah istihadah. Mudah saja kalau kita fokus, mudah saja, insya-Allah. Okay, ada nak tanya lagi tak berkait dengan ini sebelum kita berpindah? Tak ada Okey. Baik, seterusnya. Okey, alhamdulillah. Baik, seterusnya. Okey, yang mutahayyirah pula kita masuk. Okey, sebenarnya untuk mutahayyirah ini dia ada detail sangat lagi. Tapi untuk qadar ini kita tak masuk detail tersebut yang muslimat. Kalaulah ada di kalangan muslimat kita yang mengalami yang mana
Okey, yang mengalami dia tak ingat langsung dia ada ingat qadar, dia ada ingat bila dia datang ataupun dia ingat jumlah ataupun kita kata adat dia berapa. Maka kalau tapi dia tak ingat secara tepat, maka itu ada detail dia iaitu yang disebut oleh ulama, tapi tak masuk kat situ ya, cuma saya nak bagi tahu ada yang jenis ingat adat tapi tak ingat waktu, itu detail dia. Tapi untuk kita qadar, untuk kita tahu pada malam ini adalah mutahayyirah yang mana langsung dia tak ingat apa-apa, yang seperti contoh yang saya bagi tahu tadi. 2 tahun tak didatangi haid, bila tanya dia lepas 2 tahun datang darah berterusan 20 hari, tanya dia sebelum ni, dia lihat darah berapa hari, adat dia apa, dia tak ingat langsung, tak tahu apa-apa. Maka orang ini kita kata dia kategori mutahayyirah, iaitu wajib ke atasnya melakukan apa yang wajib ke atas perempuan suci dan tidak boleh melakukan perkara yang haram semasa haid, kecuali membaca Al-Quran dalam solat sebab dia wajib solat. Dan kecuali juga adalah solat sunat, puasa sunat dan juga tawaf sunat. Okey. Baik. Untuk maksud daripada mutahayyirah ini, ulama kata dia diambil sebenarnya daripada perkataan hairan. Dia kebingungan, kehairanan, dia tak tahu keadaan dia ni dulunya dia macam mana. Dia lupa masa, lupa adat, lupa semuanya. Tak ingat adat dia lupa masa dan sebagainya. Baik. Dan untuk yang mutahayyirah ini wajib ke atasnya mandi wajib setiap kali solat. Subhanallah, untuk mutahayyirah ni. Berbeza dengan mustahadah tadi. Dia tak perlu mandi wajib setiap kali nak solat. Dia perlu buat wuduk setiap kali dia nak solat. Tapi untuk yang mutahayyirah ni, dia kena setiap kali solat fardu itu dia kena mandi wajib. Subhanallah, sangat berat ya. Sangat berat keadaan golongan yang mutahayyirah. Golongan mutahayyirah ini disebut ulama adalah golongan mutahayyirah mutlaqah. Okey. Dan kerana dia perlu melakukan ihtiyat, iaitu cermat dalam banyak perkara. Dia kena banyak cermat dalam perkara berkait dengan bersuci dia, solat dia dan sebagainya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan 30 hari selepas itu, ditambah 2 hari walaupun Ramadan hanya 29 hari. Di sini rasanya ramai yang kurang faham. Jadi di sini kita nak ambil perhatian dan saya nak tulis ni supaya kita jelas kenapa orang yang mutahayyirah ni dia kena mutahayyirah mutlaqah ni, dia kena berpuasa di bulan Ramadan 30 hari. Lepas tu pula ditambah 2 hari. Okey, soalan nanti kita tengok yang ni dulu. Kita nak tengok tentang golongan yang mutahayyirah ini. Bagaimana puasanya di bulan Ramadan. Dia kena puasa Ramadan 30 hari. Dan setelah itu dia kena tambah lagi 30 hari dan 2 hari. Walaupun Ramadan hanya 29 hari. Okey, kita nak tengok sekarang ni. Okey, slide yang berikutnya dia tak ada tunjukkan tak ada tunjuk contoh. Cuba, okey, ya tak ada tunjuk. Okey, sekarang kita kembali yang slide yang sebelum ni, yang tadi. Okey. Baik, untuk mutahayyirah ini. Baik. Saya tak jumpa pemadam. Pemadam kat mana tak tahu. Okey, baik. Okey, untuk orang yang sekarang saya nak tulis ni. Nampak saya nampak Okey, nampak. Baik. Okey. Orang yang mutahayyirah tadi. Keadaan dia mutahayyirah. Dalam bulan puasa, mutahayyirah mutlaqah dalam bulan puasa, dia kena puasa 30 hari Ramadan.
Ini Ramadan. Okay. Dia kena puasa penuh daripada hari pertama sampai hari ke 30. Okay. Walaupun puasa pada tahun tersebut contohnya 29 hari. Kan puasa boleh berlaku 29 hari ataupun 30 hari lah. Kalau tak nampak 6 bulan kan kena sempurnakan berapa? 30 hari. Okey. Baik. Sekejap. Okay. Okey. 30 hari Ramadan dia kena puasa penuh. Puasa 30 Ramadan penuh. Dan lagi dia kena puasa berapa? Lagi 30 hari. Okey. Kemudian 2 hari. Okey. Ini hal keadaan jika sekiranya kalaulah seseorang itu dia datang, contohnya dia datang, dia telah melihat darah, andaikan orang yang mutahayyirah, sebab kita tak tahu golongan mutahayyirah ni kita tak tahu bila haid dia, bila suci dia. Jadi dia kena buat 30 hari puasa penuh. Sebab andai kata dia datang dia melihat darah, andai kata kita tak tahu keadaan dia, tapi diandaikan jika sekiranya dia telah melihat darah pada pukul ni 1 Ramadan 1 Ramadan pada pukul dia siang hari, pada pukul berapa? Contohnya pukul 9 pagi. 9 pagi. 9 pagi 1 Ramadan. Maka nak cukup 24 jam ini adalah pada berapa? 16 lah kan? 16 Ramadan iaitu pada pukul 9 pagi. Andai kata sebab kita tak tahu mutahayyirah ni bila waktu suci dia, bila waktu haid dia, maka kita andaikan dia kalaulah dia mengalami haid 15 hari maksimum. Maka daripada 30 hari dia berpuasa Ramadan ini, 15 hari, andaikan 15 hari dia mengalami haid, iaitu maksimum haid, maka sah daripadanya berapa hari puasa? Cuba kira. Cuba kira. Okey. Sah daripadanya 14 hari sahajalah. 14. Sebab 16 hari ni dah tak valid dah puasa dia. 16 hari, 16 Ramadan ni. Sebab ni andaikan kalau dia datang ataupun dia melihat darah haid itu siang. Okay. Maka akan berakhirlah ataupun maksimum mencapai waktu tempoh haid adalah pada 16 Ramadan pada pukul 9 pagi. Maka selebihnya itu adalah tempoh valid sah daripadanya, sah puasa daripadanya. Berapa hari? Iaitu 14 hari. Okey. 14 hari dapat daripada dia pada Ramadan. Dapat apa? Dapat puasa yang puasa daripada Ramadan tu dia dapat 14 hari. Okey. Baik. Kemudian bulan yang seterusnya dia kena puasa 1 bulan juga. Jadi untuk 1 bulan lagi sama juga. Andaikan dia ini dia melihat darah pada siang hari, maka dan kita andaikan dia ini mengalami haid maksimumnya, maka begitu juga sama sah daripadanya di sini 14 hari. Okey, total 14 campur 14 berapa? Total 28 hari. Okey, 28 hari tak cukup 30 puasa. Kita nak cukup 30 puasa untuk Ramadan itu, untuk sebagai apa? Sahnya.
Baik. Maka ditambah lagi 2 hari, inilah yang ketiga kita buat tadi. Kena tambah sini, tambah lagi 2 hari. Okey. Yang di sinilah kita nak tengok ni. Nak tambah 2 hari ni nak ambil kat mana? 2 hari ni nak tengok kat mana? Okey. Setakat ni sebelum saya nak tambah pada yang 2 hari tu, untuk setakat ni faham tak dulu? Okey. Kita ambil andaikan. Andaikan wanita ini dia apa tu? Melihat dia lihat darah berhentinya pada malam hari. Okey. Mana pemadam ni? Back je. Okey, saya dah back. Barakallahu fiik. Okey. Okey. Kita ambil, kita buat kat sini lah. Okey. Daripada 1 Ramadan sampailah 30. 1 sampai 30. Okey. Andai kata dia berhenti darahnya pada siang hari. Siang hari pula. Malam lah, tadi siang. Contoh dia berhenti pada 15 kat sini. Malam. Malam. Maka sah daripadanya puasa kat sini adalah berapa hari? 15 hari. Kan sebab berhenti malam. Faham tak? Jadi sah daripadanya 15 hari. Maka sebab itu dan sama juga andaikan dia, jika sekiranya wanita ini dia tahu dia berhenti pada malam hari lah. Okey. Begitu juga pada bulan berikutnya sama, yang dia puasa 30 hari tu sah daripadanya 15 hari. Maka untuk yang dia tahu darah dia berhenti pada waktu malam ini, maka cukuplah 30 hari, dia tak perlu tambah yang ini. Dia tak perlu tambah 2 hari. Faham tak? Faham Ustazah. Faham Okey. Sekarang ni kita nak ambil yang kita kembali balik kepada yang tadi, yang sah daripadanya 28 hari saja lagi. Yang 2 hari lagi kita nak ambil kat mana? Okey, sekarang kita nak tengok. Okey. Maaf ya, lambat sikit. Okey. Sama-sama kita tengok. Okey, yang 2 hari ini kita ambil mana-mana daripada bulan tu. Daripada bulan tersebut kita ambil 18 hari. Kita ambil berapa? 18 hari. Okey, tak kisah dia bermula bila. Nak mula daripada 1 hari bulan ke, 2 hari bulan ke, pada bulan tersebut tak kisah. Asalkan dia ambil 18 hari daripada bulan tersebut. Okey, sebagai contohlah. Okey, saya buat satu-satu, nampak sikit lah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. Okey, andai kata ni berlaku pada bulan mana? Contoh bulan Zulkaidah kan? 1 hari bulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18. Okey. Baik, kita kata tadi dia kena puasa, dia kena sebelum tu dia kena ambil 18 hari pada mana-mana bulan. Okey, faham kat situ? Daripada 18 hari pada mana-mana bulan ini, dia kena puasa 3 hari pertama dan 3 hari terakhir. Maknanya dia kena puasa kat sini. 1, 2, 3. Ini dah kiraan dia. 1, 2, 3. Betul? Ini puasa pertama. Ini puasa kedua. Ini puasa ketiga. Okey, itu cara dia. Dan dia kena ambil 3 hari yang akhir daripada 18 hari bulan. Daripada 18 hari. Okey. Kat mana? Kat sini. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Okey. Baik. Jadi contohnya ini berlaku dalam bulan Zulkaidah. Jadi pada satu ni dia buat puasa. Dan 2 juga dia buat puasa. Dan 3 juga dia buat puasa. Seterusnya hari ke berapa ni? Dekat sini 16, 17, 18 dia juga puasa. Baik. Andaikan pada hari pertama yang dia puasa ni tidak sah. Tidak sah. Ataupun kita kata haid lah. Tak nampak? Tak nampak ya? Yang lain nampak ke? Saya tengah tulis ni. Fatimah, awak boleh tekan dekat skrin Ustazah yang Ustazah tengah conteng buat sebagai main screen awak. Boleh ke? Boleh ke? Okey. Jadi untuk kita nak dapat 2 hari puasa yang sah, tadi kita kata 2 hari lagi kita nak cari kat mana? Kita kena buat macam ni. Mana-mana bulan kita kena ambil 18 hari. Daripada 18 hari ni 3 hari pertama kita puasa, 3 hari terakhir kita puasa juga. Okey, andai katalah hari yang pada hari pertama yang dia puasa ini, andaikan sebenarnya itu tempoh dia haid. Haid adalah 1 hari 1 malam kan, untuk hukumkan darah haid. Untuk hukum darah haid mestilah cukup 24 jam, maknanya 1 hari 1 malam lah. Okey, andailah kata haid dia 1 hari bulan, yang dia puasa tu sebenarnya tempoh dia haid, maka hari kedua, ketiga ni adalah hari dia suci. Okey, di sini kita nak tengok kiraan. Okey. Daripada sini. Nampak tak ni? Okey. Sini kita kata tadi andaikan dia haid dia. Okey. Maka 15 hari suci. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Sekejap ni. Sebentar. Okey, semula. Silap saya tadi. Okey.
andai kata, silap tadi ya, satu hari bulan ini sah daripadanya puasa. Okey. Dan hari kedua bermulanya haid dia dan okey. Bermulanya haid dia hari kedua ni. Jadi andaikan haid dia maksimum 15 hari. Kita bilang daripada 2 hari bulan ni. Kat sini tadi. Okey. Andaikan 2 hari bulan ni haid dia. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Jadi 15 ni adalah haid maksimum. Maka dia ada lagi kat sini satu hari ini pada 18 hari bulan ni dia puasa. Maka dapatlah sini puasa sah dengan yakin. Dapat satu hari. Dan dekat sini puasa yang tadi juga ada sah dengan yakin. Jadi dapat berapa? 2 hari. Faham tak? Okey. Kalau tak faham, kita ambil lagi contoh. Kita buat contoh sampai kita faham. Nampak sikit ni. Faham ke Mawadah dan Azwar? Okey. 16, 17, 18. Okey, kita kata tadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dia kena puasa kan? Dan hari ke-16, 17, 18. Iaitu 3 hari terakhir dan 3 hari terawal. Okey. Andailah kata sah puasanya pada hari hari yang ini sahaja, dia punya haid dia datang kat sini. Andai kata haid dia datang kat sini pada hari ke-3. Maka daripada sini 1 bermulanya haid yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi semua tempoh ni adalah haid. Andaikan untuk maksimum haid. Maka kat sini dia ada puasa kan? Maka sah dengan dapat dengan yakin 2 hari sah puasa. Dapat 2 hari kat sini, 2 hari kat sini dengan yakin. Okay. Nampak tak kalau buat macam ni? Maknanya dengan kita tunjuk ni bagaimana dapatnya 2 hari puasa sah dengan yakin ni sebab macam ni lah. Andai kata pula dekat sini. Contoh satu lagi. Andai kata pada 16 ada yang terakhir kat sini 18, kita ambil contoh. Dia didatangi haid. Okey. Dan kita buat kiraan haid kat sini. Maka andaikan 15 hari maksimum haid, maka kita bermula daripada sini kiraan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Maka dapat kat sini 1 puasa sah. Haid pula kat sini, silap tadi. Sini dia puasa sah. Maka dapat sini 1. Jadi dapat berapa? 2. 1 kat sini, 1 kat sini. Tadi. Nampak tak? Itu nak dapatnya 2 hari lagi dengan cara kita buat macam ni. Ini tak berlakulah kalaulah seseorang itu yang tadi, yang kita bagi tahu tadi, kalau dia yakin bahawasanya darah dia putus dan dia tahu darah dia putus pada malam hari pada bulan Ramadan, pada putusnya, stopnya pada malam, maka dapatlah dia dekat sini siangnya 15
15 apa tu hari puasa yang sah. Jadi kat sini tinggal 15 hari. Tambah lagi bulan yang berikutnya yang kita kata 30 hari, maka 30 hari juga dia akan dapat 15 hari. Maka 15 campur 15 adalah 30. Jadi untuk yang kategori yang ini dia tak perlulah lagi, tak berhajatlah lagi tambah untuk 2 hari. Tapi kalau yang tadi, yang isu yang kita nak ambil 2 hari lagi nak dapat kat mana ni, kalaulah dia berhenti darah itu pada siang hari. Maka kalau dia berhenti darah pada siang hari, jadi yang sah pada daripada 1 sampai 30 Ramadan itu hanyalah berapa hari? Hanyalah 14 hari. Kita ambil contoh tadi kan, contoh 1 Ramadan pukul berapa tadi kita ambil? 9 pagi dia lihat darah, kemudian berhenti darah pada 15 Ramadan pukul 9 pagi. Maka yang lebih baki ni tinggal berapa? 14 hari yang sah daripadanya. Jadi dia dan juga bulan yang berikutnya 14 hari, total 28, 2 lagi nak ambil kat mana yang kita bagi tahu tadi. Okay. Nampak tak? Okay, kalau tak faham boleh tanya sekarang. Adapun yang jenis istihadah yang jenis yang istihadah yang tak ingat apa tu, dia hanya ingat adat, lupa masa dan sebagainya, itu kalau ada di kalangan muslimat yang mengalaminya, maka tanya hukum dia. Tapi untuk qadar kita punya daurah permasalahan ini, kita tak masuk pada itu. Jadi tak ramai di kalangan yang mengalami perkara ini. Tapi kalau ada, maka tanyalah, tanya hukum dia. Okay. Untuk setakat tu boleh jelas ke atau ada apa yang nak tanya? Ustazah, di ruangan chat ada 2 soalan. Ustazah nak saya bacakan sekarang atau kita bawa ke sesi Q&A selepas ini? Sesi selepas ni maksudnya sesi ketiga ke apa? No, maksudnya Q&A lah. Kalau Ustazah nak adakan satu sesi untuk Q&A, kita buat selepas ni, ataupun Ustazah nak on the spot je, saya terus bacakan soalan. Okey, kita boleh baca soalan, ada masa lagi. Alright, okay. Jadi ni daripada saudari Nur Haslina Kamal. Afwan Ustazah, jika hari 1 hingga ke-5 keluar darah, 6 dan 7 keluar kekuningan, hari ke-8 keluar darah semula dan hari ke-9 warna lemah. Hari ke-10 pula suci. Adakah 9 hari itu dihukum haid? Okey. Baik. Barakallahu fiki. Haslina, sekarang dengan saya ke? Masih mendengar ya? Okey, Haslina ada join tak yang minggu lepas? Maaf saya bertanya sebab ada join ke yang minggu lepas? Okey, tak apa. Okey, untuk ini dia sebenarnya selama mana kita melihat warna-warna darah haid, kategori ataupun kita kata jenis darah warna haid, dan ia berlaku dalam tempoh 15 hari. Dan ia berlaku 15 hari, dalam tempoh 15 hari. Sekejap. Maaf, lambat sikit. Okey, cukup sekali. Okay. Soalan dia tadi boleh ingatkan saya balik daripada 1 hari bulan sampai 1 hingga 5 keluar darah. Warna apa? Dia kata keluar darah je. Hari 6 dan 7 kekuningan pula. 6, 7. Kemudian 8 keluar darah semula. Mungkin hari ke-8 tu sama dengan hari pertama hingga hari ke-5. Okey, 8 ni dia kata warna apa? Mungkin darah yang sama macam 1 hingga 5 mungkin. Okey, Haslina yang tanya tadi, barakallahu fiki Alia.
Saya bertanya, daripada hari pertama sampailah hari ke-7 ke-8 dia melihat darah. Dan kita lihat darah yang dilihat itu adalah daripada warna-warna darah haid. Ini adalah daripada darah haid. Maka kesemua hari ini adalah hari dia haid. Isu yang tentang kita melihat warna lemah, warna kuat itu sekiranya dia melihat darah, seseorang wanita melihat darah melebihi daripada maksimum haid. Berapa hari maksimum haid kita sebut hari itu? Maksimum adalah 15 hari. Lebih daripada ini 16, 17, 18, 19, maka sini kita ketahui wanita ini telah mengalami apa? Mengalami darah istihadah. Okey. Orang yang mengalami istihadah ini ada kategori-kategori yang seperti yang kita jelaskan tadi. Dia tak boleh terus nak hukum pada hari ke-16 saya istihadah. Kat sini sampai sini dia kata terus nak hukum ini darah istihadah. Tak. Belum lagi. Sebab kita nak hukum itu berdasarkan kita melihat wanita tersebut adakah dia kategori orang yang dapat membezakan mumayyizah ataupun bukan mumayyizah. Jadi untuk kategori dia ni dapat membezakan ataupun tidak, kita tengok dulu orang ni dia pernah kedatangan haid tak sebelum ni. Jadi kalau dia pernah kedatangan haid sebelum ni, kita kata dia muqtadah. Kalau belum lagi mubtada'ah. Tapi untuk hukum orang yang mubtada'ah mumayyizah dan muqtadah mumayyizah, apa tadi kita kata dia sama tadi. Yang kuat itu dihukum sebagai haid dan yang lemah itu sebagai istihadah. Maka di sinilah kita nak lihat tadi daripada 1 hari bulan wanita ni dia melihat darah, andaikan berterusanlah sampai ke hari ke-19 kat sini. Daripada 1 hari bulan sampai ke 19 hari bulan ni, adakah pertama kita nak cek dia, nak tengok dia mumayyizah ke tak? Dia melihat darah dengan 2 sifat tak? Kuat atau lemah? Ada tak dia lihat? Daripada sini kita nak hukum nanti. Dan dengan syaratnya yang kuat tadi mestilah apa? Lebih daripada jangan lebih jangan kurang daripada 24 jam dan jangan lebih 15 hari. Faham tak Haslina? Dekat situ. Jadi yang soalan tadi daripada 1 hari bulan sampai ke berapa tadi? 8 hari bulan soalan dia. Maka kesemua ini jika darah yang dilihat itu adalah tingkatan darah-darah warna haid, maka dihukumkan semua ini adalah haid. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Ada lagi soalan. Kejap. Okey, daripada saudari Fatimah Az-Zahra Muhammad Zubir. Dia bertanya apa maksud mutahayyirah, Ustazah? Kebingungan, tercengang-cengang. Dia tak ingat tempoh contoh yang saya bagi tadi kan 2 tahun contohnya dia tak datang haid. Kemudian setelah 2 tahun tu dia baru lihat darah dan darah pula yang dia lihat itu melebihi 15 hari sampai 20 ataupun 30 hari sekalipun. Jadi orang yang macam ini, mutahayyirah ini, sebelum tu kita tak tahu lagi dia hukumnya macam mana. Kita nak tahu daripada awak tengok 1 sampai 30 darah ni, ada tak awak melihat darah dengan 2 sifat ini dan sebagainya. Maka dia kata tak ada. Dan kita tanya dia, sebelum ni kamu pernah tak sebelum masa 2 tahun yang sebelum ni yang kamu datang tu, bila waktu kamu datang? Berapa hari? Berapa qada? Berapa adat kebiasaan berapa hari? Atau dengan macam ni tanya dia. Okey, pada bulan tersebut biasanya setiap bulan itu kamu datang pada berapa hari bulan? Dia kata saya tak tahu. Berapa hari? Saya tak ingat. Maknanya dia tak tahu benda. Macam orang kan tak tahu benda. Maka orang macam ni kita kata dia tu mutahayyirah, kebingungan ataupun tercengang-cengang. Jadi orang yang macam gini ada hukum dia yang kita nyatakan tadilah untuk puasa dia bulan Ramadan macam mana dia kena buat. Okay. Baik. Okey, baik Ustazah. Boleh kita berhenti sampai sini dan soalan ni kita kumpul. Kita kumpul, nanti saya tengok sebab saya ada urusan pagi esok, kita tak lanjutkan lagi, boleh?
Boleh Ustazah. Okey, barakallahu fiikum, ahsanallahu ilaikum. Okey. Terima kasih pada semua yang menyertai kita pada malam ini. Kalau ada soalan, insya-Allah kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tak, saya rujuk pada yang ahlilah, insya-Allah. Maaf Ustazah, ada lagi satu soalan. Ni Ustazah nak jawab atau macam mana? Yang mana? Zahira kah? Daripada saudari Nur Sahira Ismail. Belum lagi. Ada satu-satu cuma warna merah. Nak teruskan atau macam mana? Ustazah. Ini berkait dengan istihadah. Nanti kita kumpul soalan. Mungkin ada Alright. lagi nak tanya, boleh tanya admin lah ya. InsyaAllah. Okay, Mungkin baik, sebab kalau ni akan drag kan. betul. Okey. Baik. Kita teruskan ya Ustazah. Okey. Okey. Okey, baik. Okey. Dan ini jangan lupa untuk tandakan tempoh haid kita lah. Setiap kita sepatutnya kena ada nota khusus lah. Buatlah yang kita boleh rujuk nanti. Okey. Catatan ini tarikh datang haid bila, masa pukul berapa, tempoh berapa hari, dan berhenti habis tu berhentilah, berhenti pula tu pukul berapa, kita kena tanda ni. Jadi kita kena buat catatan. Jadi catatan kat sini, dia kena qada zuhur misalnya. Dia kena buat catatan ini ya. 1 hari bulan 2 dia lihat darah bila, dia catatlah supaya nanti dia nak lihat puasa yang solat mana yang dia qada, tak perlu qada, puasa yang ditinggal, hari yang dia sepatut dia puasa, dia sebenarnya dalam keadaan haid, maka dia kena ganti. Itu penting untuk dibuat catatan. Okey, sampai di sini kan slide-nya. Barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaikum. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Nanti soalan boleh kumpul lah ya, insya-Allah. Soalan kumpul dan beri pada Ustazah atau macam mana? Boleh. Beri pada Ustazah. Boleh beri pada saya. Senang, saya tengok semua terus dan saya bagi pada admin lah, insya-Allah. Okey, baik. Okey. Okey. Sekejap. Okey, baiklah. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustazah Wan Fakitah Wan Muhammad atas perkongsian bermanfaat itu tadi. Jadi saya ingin mengingatkan kepada hadirin sekalian untuk mengisi borang kehadiran pada pautan yang telah dikongsikan di ruangan chat di grup WhatsApp ya. Okey, baiklah. Jadi sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sesi fotografi. Diminta yang berbahagia Ustazah Fakitah dan para hadirin yang berkelapangan untuk bersedia. Sesi fotografi akan dimulakan dalam masa 2 minit sahaja lagi. Okey, bagi yang berkelapangan mungkin boleh buka kamera untuk kita adakan sesi